Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Bicara Naratif seperti biasa kami bersiaran secara langsung di saluran Berita RTM menerusi My Freeview 1, 2, 3 dan juga di TV1. Anda juga boleh mengikuti kami di Facebook Carian Berita RTM, juga di 5 Bicara. Kami juga menyediakan platform digital untuk anda mengikuti kami dengan carian aplikasi RTM Klik. Malam ini kami menekankan tajuk memperkukuh hubungan harmoni masyarakat Malaysia seperti mana yang diucapkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan tahun baru beliau, menekankan 5 garis utama yang diberi perhatian kerajaan pada tahun 2021. Yang pertama, mempertingkatkan tahap kesihatan awam melalui perolehan bekalan vaksin COVID-19. Yang kedua, memperkukuhkan ekonomi. Yang ketiga, memastikan kestabilan politik dan kerajaan. Yang keempat, menjamin kedaulatan negara, dan yang kelima, memperkukuhkan hubungan antar kaum dan agama. Itu yang kita akan memberi penekanan dalam perbincangan malam ini. Kita bersama dengan Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Apa khabar? Selamat datang. Terima kasih. Kita tidak berdua, Doktor. Kita bersama dengan saudara Azmi Hassan, Geostrategis Universiti Teknologi Malaysia UTM. Apa khabar? Selamat datang. Terima kasih, Syira. Selamat datang. Sekali lagi kita adakan reunion untuk bercerita perkara yang sama berkaitan dengan perpaduan, kesepaduan, berkaitan dengan kepelbagaian, atau kita tahu Malaysia negara masyarakat majmuk. Bila kita lihat kepada perpaduan, sering dipersoalkan persamaan perbezaan. Itu persoalannya. Dalam kajian juga saya melihat kalau ikutkan kepada peristiwa-peristiwa yang boleh kita rujuk sebagai satu kejayaan perpaduan, masih belum ada lagi. Jadi kalau kita bincangkan perpaduan itu lebih kepada impian, lebih kepada apa yang kita mahukan, tapi masih tiada model. Jadi sebenarnya apa cabaran untuk kita mencapai perpaduan itu, saudara? Syira dan Dr. Nirwandi, jarang dalam minit pertama saya akan mengatakan saya tak bersetuju dengan apa yang moderator ataupun host katakan, bahawa memang betul kita katakan kajian mengenai perpaduan tidak dilakukan secara menyuruh, tapi bila Syira bertanya ataupun mengutarakan soalan bagaimana kita nak mencapai perpaduan itu, seolah-olah Syira menganggap bahawa perpaduan itu tidak tercapai lagi. Tapi bagi saya, dalam keadaan masyarakat kita yang majmuk ini, berbilang bangsa dan berbilang kaum, kita jarang melihat persengketaan antara kaum dan juga antara agama. Bukannya tak ada, tapi jarang. Tapi kenapa kerisauan ada pada ketika ini adalah sebab strategi nombor 3 tu. Bila Syira mengatakan Perdana Menteri, ucapan Perdana Menteri itu, kalau saya jadi penerbit, Wendy, saya ambil tajuk yang nombor 3, iaitu politik, Syira. Kestabilan politik. Sebab kalau kestabilan politik tak tercapai, yang 4 lagi tak akan tercapai. Jadi sebab itu saya mengatakan bahawa terdapat kebimbangan tentang perpaduan kerana strategi nombor 3 itu, tentang kestabilan politik. Tapi sebenarnya, Syira, kestabilan perpaduan kita memang ada. Cuma ianya dirosakkan oleh suasana politik kita. Itu yang menjadi masalahnya. Meletakkan satu politik itu juga satu cabaran besar dalam sesebuah negara. Mungkin pandangan daripada doktor sendiri. Apabila kita bercakap tentang perpaduan, seperti mana diberitahu oleh saudara Azmi Hassan, geostrategis, kita meletakkan perpaduan satu-satu definisi yang amat besar. Tetapi dalam konteks negara kita, walaupun pada zahirnya kita melihat perpaduan itu wujud dalam satu segmen yang lebih general, tetapi ia dimangkinkan dengan isu dalam perbualan media-media sosial. Kerana media sosial ini memberikan salah satu platform kepada masyarakat untuk meluahkan pandangan, dan segmentasi kaum agama tertentu ini menggunakan platform media sosial ini ditambah dengan pergolakan politik untuk meluahkan perasaan mereka, membincangkan isu-isu yang patut dibincangkan dan tidak patut dibincangkan secara personal, secara lebih terbuka. Jadi ini membuka satu gambaran bahawa dalam keadaan sekarang perpaduan itu menjadi satu perkara yang perlu diberi perhatian. Dan kenapa ini berlaku? Sudah tentunya kerana tidak ada satu bentuk naratif perpaduan yang khusus. Apakah sebenarnya perpaduan dalam konteks negara kita? Kerana kita ingat perpaduan ini harus dilihat daripada demografi, daripada sudut latar belakang rakyat, negara, budaya dan sebagainya, supaya naratif perpaduan itu dapat dibentuk.
Jadi apabila ia bersangkut paut dengan politik, maka politik juga mempunyai satu ideologi, falsafah dan parti dan tertentu, tetapi mereka juga tidak berjaya membawa satu naratif perpaduan yang betul-betul sempurna, yang akhirnya terguna pakai dalam semua segmentasi, semua pemikiran masyarakat, dan akhirnya akan membawa pada satu penterjemahan perpaduan. Jadi orang kata ini masuk perpaduan. Dekat perpaduan itu maksudnya tidak ada persengketaan, ataupun perpaduan itu pemahaman supaya tidak mencampuri isu-isu tertentu, atau perpaduan itu juga memberikan satu keharmonian sehingga tidak ada ruang langsung penetrasi untuk unsur-unsur berunsur subversif, negatif untuk dibincangkan, dan akhirnya merosakkan konteks perpaduan itu. Jadi saya rasa itu asas. Kerana tidak ada satu naratif perpaduan yang sempurna yang dibangunkan, yang diilhamkan mengikut apa saja peredaran masa. Maksudnya zaman televisyen, zaman radio, zaman media sosial, dan kita tidak tahu apa lagi zaman lepas ni. Mungkin kita ada 5G, 6G, dan adakah perpaduan itu akan tergugat? Ia akan tergugat sekiranya naratif perpaduan ini tidak dibentuk dengan sempurna. Baik, dalam Asia Tenggara bukan Malaysia sahaja yang hidup dalam masyarakat majmuk. Kita ada Thailand, Indonesia. Tapi keunikan Malaysia ini memilih, kalau saya bincang, betulkan jika saya salah, kita memilih integrasi berbanding asimilasi. Kerana kalau di Thailand dan Indonesia, memaksa mereka untuk menukar nama, tidak memberi ruang mereka mengamalkan apa yang mereka mahukan. Tapi Malaysia, integrasi itu bila memahaminya lebih kepada kita menerima kepelbagaian. Bila menerima kepelbagaian, ada perbezaan. Jadi bagaimana sebenarnya keunikan ini juga satu cabaran? Ya, ada yang mengatakan bahawa strategi Malaysia integrasi Dr. Niwandi tersilap. Tengok Indonesia, asimilasi seperti Syaira tadi, sesuatu yang dikatakan boleh dikatakan menyatukan rakyat itu sendiri. Saya ambil contoh Indonesia lah. Apa jua perkara, dia kata Indonesia yang paling baik. Dan juga lazimnya termasuklah baju batik. Dia kata baju batik Pak, Indonesia lagi cantik daripada Malaysia, dan rakyat mereka dikatakan bersama-sama dalam perkara ini. Saya bagi contoh yang jauh sedikit tentang katakan hal kedaulatan, itu naratif keempat Perdana Menteri tadi, kedaulatan tadi. Jikalau ada nelayan asing yang ceroboh perairan mereka, rakyat Indonesia di belakang bapa presidennya 100%. Tak ada kompromi tentang kedaulatan. Berbeza dengan kita, ada berbelah bagi. Sama juga dengan Singapura. Rakyat Singapura kata mereka membayar 3 sen per 1,000 galen kepada Malaysia. Rakyat mereka 100% mengatakan itu adalah satu yang benar. Jadi naratif perpaduan itu saya melihat bahawa mereka di belakang negara mereka 100% menyokong negara mereka. Itu yang saya melihat naratif tentang perpaduan. Yang silapnya kita di Malaysia ini dia agak rapuh. Kerana apa hal saja yang mengganggu-gugat kedaulatan, sebahagian besar rakyat berada di belakang negara, ada juga yang tidak ada di belakang negara. Disebabkan? Jadi, disebabkan oleh perbezaan, saya tak nak sebut, tapi perbezaan politik. Okay. Itu yang masalahnya. Ataupun yang berlaku baru-baru ini di Bukit Mertajam. Yang gambar restoran yang mengagungkan komunis Cina itu, ada yang mengatakan tak ada salah. Tapi ada yang mengatakan itu adalah isu yang sensitif. Itu yang dikatakan perpaduan kita itu agak rapuh di situ. Jadi saya menggunakan analogi itu nak memberi naratif yang berbeza tentang apa yang dimaksudkan dengan perpaduan itu sendiri. Dan itu juga dilihat, Doktor, berkaitan dengan seperti yang Saudara Azmi jelaskan, kalau di Indonesia tidak berbelah bagi, tapi di Malaysia ada perbezaan dari segi mungkin pandangan masing-masing. Jadi kita di Malaysia ni kita sebuah negara yang amat unik, dan kalau kita lihat, kalau kita ambil, kita pergi pada satu contoh yang berkait rapat juga bagaimana kita menguruskan COVID-19. Kita menggunakan inovasi, menggunakan akta kawalan penyakit untuk mencipta satu regulasi, MCO dan sebagainya. Dan dalam negara kita juga asimilasi ini berlaku dalam satu proses yang amat unik, di mana apabila berlaku peristiwa 13 Mei 1969, rukun negara itu juga diwujudkan pada Ogos 1970 untuk memastikan bagi dua bahagian. Satu bahagian untuk membawa satu acuan baru dalam satu bentuk masyarakat, dan yang keduanya adalah rukun negara. Tetapi malangnya apabila ia diberlakukan sebegitu, tetapi sistem sokongan itu tidak wujud seperti mana yang dikatakan oleh Saudara Azmi Hassan, geostrategis kita. Sistem sokongan itu perlu diwujudkan, kerana sistem sokongan yang akan membawa setiap perubahan dalam satu konteks yang berbeza, termasuk perbezaan politik.
Kerana ramai mengatakan kenapa sistem negara kita, khusus sistem politik, tidak mengikut seperti merit. Dan merit ini akan membawa perpaduan. Tapi satu bentuk penterjemahan yang salah. Kerana apabila kita bercakap tentang sistem merit, merit hanya berlaku apabila mereka memaham rukun negara. Apa itu rukun negara sebenarnya, apa itu pelanggan persekutuan sebenarnya. Jadi ia akan memudahkan satu pemahaman, penceritaan tentang perpaduan supaya bangsa ini tidak mengatakan ini bentuk perpaduan. Kaum ini tidak kata ini perpaduan. Agama ini tidak mengatakan. Jadi ini yang berlaku bagaimana diagungkan komunis, diagungkan elemen-elemen yang tidak sesuai dengan apa bentuk perpaduan dalam negara kita. Kerana kerapuhan, saya meminjam ayat itu juga sini, kerapuhan itu juga membuka ruang kepada berlakunya banyak penghujahan. Banyak elemen. Kalau dalam bahasa biasa, orang mentafsirkan perpaduan. Kita lihat di media sosial, ramai mengatakan ini benda yang betul, ini tidak betul. Dan kita lihat dalam sambutan Hari Kemerdekaan juga berlaku banyak juga perbezaan-perbezaan dalam bentuk apakah jenis kemerdekaan yang perlu dibanggakan. Kerana ia memberikan banyak perbezaan. Parti politik ini mengagungkan orang tertentu dan sesebuah kaum itu juga mengagungkan golongan tertentu. Jadi persamaan ini wujud akibat tidak wujudnya satu bentuk persefahaman walaupun rukun negara itu telah dibentuk pada 1970 untuk menyelesaikan masalah peristiwa 13 Mei 1999. Jadi itu terus berlaku. Dan zaman teknologi moden ini maka masyarakat biasa, rakyat dan setiap pengguna media sosial menggunakan platform media sosial untuk menghuraikan benda itu. Jadi penghuraian ni, penterjemahan ni, penceritaan perpaduan ni bukan satu perkara yang baru dan akhirnya masing-masing terus bercerita. Masing-masing bila ada isu akan terus bercerita dan ia terus berjalan kerana kita tidak didorong oleh satu bentuk perpaduan yang betul-betul sempurna, satu bentuk perpaduan yang betul-betul seimbang yang dibangunkan oleh semua agensi. Tidak kira agensi kerajaan, tidak kira NGO, tidak kira pemimpin masyarakat supaya akhirnya kita berada dalam landasan yang sama. Tapi pada masa sekarang ini, perpaduan itu tidak diceritakan apakah sebenarnya maksud perpaduan dalam negara kita itu sendiri. Ya, saya setuju. Kalau cakap berkenaan dengan perpaduan, model itu sendiri kita tak dapat nak jelaskan. Perpaduan bukan boleh dididik. Tadi kita ada jelaskan, Saudara Azmi jelaskan berkaitan dengan kerapuhan, kelonggaran. Adakah ia disebabkan terlalu bebas untuk memilih, terlalu bebas untuk berbicara? Tidak juga. Tapi saya menarik dia. Bila Dr. Nirwandi sebut nama saya, dia mesti sebut geostrategis belakang. Saya tahu kenapa, tapi selalu nampak dia dalam TV. Ini pertama kali berjumpa face to face lah. Tapi begini Syirah, nak dikatakan terlampau banyak berbicara, itu terlampau terbuka, tidak juga. Mungkin kita tersilap kaedah. Saya ambil contoh Indonesia. Saya suka mengambil contoh Indonesia ataupun Singapura. Indonesia, bila ditangkap nelayan asing menangkap ikan di kawasan mereka, mereka rampas bot itu. Kita pun rampas. Tapi kita rampas bot tu, kita buat tukun. Kita tenggelamkan dia secara senyap-senyap sebab kita tak nak melukakan hati jiran kita. Tapi Indonesia, dia sama ada bom ataupun tembak sehingga dia tenggelam dan disiarkan untuk tontonan rakyat dia. Itu cara pemerintah mereka untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat mereka. Supaya hal kedaulatan itu mereka menggunakan faktor kedaulatan untuk memupuk perpaduan rakyat. Itu cara naratif mereka. Tapi kita tak buat macam tu. Itu yang saya kalau nak banding bila Dr. Nirwandi sebut rukun negara itu, terdetik saya tentang Pancasila mereka. Rakyat Indonesia mereka begitu nak katakan taksub dengan Pancasila mereka memang betul. Kita kalau tanya rakyat kita tentang rukun negara, ada yang buat endah tak endah, ada yang tak tahu pun daripada 1 hingga 5 ya, ke 6. Macam saya sendiri lah, 5 ke 6. Kerana strategi kita agak tidak menggunakan isu untuk memupuk perpaduan. Jadi itu yang saya katakan bahawa tak ada kena-mengena dengan kita terlampau terbuka, itu tak ada kena-mengena. Ini adalah kena terpaksa daripada atas ke bawah. Strategi itu kena Lagi betul. sekali dari atas ke bawah. Ya. Baik, kita akan berjeda kerana keadaan agak sejuk walaupun perbincangan kita sedikit hangat. Kita akan berjeda, kita akan kembali dengan lebih banyak topik yang mungkin kita akan sentuh perihal rukun negara. Adakah kita menghayati rukun negara? Adakah ia diamalkan? Kita akan berehat seketika.
Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Banci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, banci tanggungjawab bersama, data anda masa depan kita. Banci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, banci tanggungjawab bersama, data anda masa depan kita. Serius ke, Wil? Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul saya mahu. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Terima kasih kerana terus bersama kami di Bicara Naratif. Kami membuka talian untuk anda di 0322829841. Terus anda boleh berbicara bersama panel kerana 15 minit pertama saya dah kena bidas. Baik, saya ada gantung perihal rukun negara. Bila kita bincang rukun negara itu diwujudkan untuk menyatu padukan rakyat. Tapi adakah ia cukup dengan penghayatan dan amalan? Mungkin Dr. Niwandi tak setuju dengan saya, tapi tidak cukup penghayatannya. Cuma rukun negara bagi saya hanya di belakang buku tulis sekolah rendah. Itu sahaja yang kita tengok. Penghayatannya tidak digunakan secara sepenuhnya, rukun negara itu. Tadi saya menggunakan contoh Indonesia, walaupun Singapura dia tak ada rukun negara, tapi dia mirip, dia ada apa dipanggilkan hanroh, iaitu pertahanan menyeluruh untuk menyerap kepada rakyat mereka bagaimana untuk cintakan negara mereka. Jadi bagi saya tidak melihat strategi daripada atas itu untuk menghayati rukun negara itu amat mantap. Tidak. Saya tidak melihat perkara itu berlaku. Kenapa? Strategi itu silap. Langsung tidak? Nak katakan langsung tu tidaklah Syirah, tapi ianya tidak efektif. Sebab itu yang mengatakan bahawa rakyat Indonesia itu penghayatan Pancasila mereka, jati diri mereka begitu kuat sekali. Dan saya setuju berbanding dengan Malaysia. Relatif dengan Malaysia, rakyat Indonesia itu dikatakan lebih kuat penghayatan Pancasila. Sebab itu mereka mengatakan batik mereka lagi bagus, sate mereka lagi bagus. Kerana pemerintah mereka ada strategi-strateginya untuk dikatakan memupuk semangat cintakan Pancasila. Maksudnya
cara kita tu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi itu yang saya melihat, penghayatan rukun negara itu memang lengkap, komplit. Tetapi penghayatannya tak ada, ianya seolah-olah tidak wujud dalam kehidupan kita. Seolah-olah tidak wujud. Jadi bagaimana doktor? Boleh tambah atau boleh? Saya melihat satu perkara yang positif di mana apabila kita sudah ada rukun negara, sepatutnya benda itu diperterjemahkan kepada masyarakat seperti mana dia kata beritahu oleh Saudara Azmi Hassan. Jadi apa yang perlu dilakukan? Kita lihat, saya juga menyentuh bajet baru ni kan, kita lihat bagaimana pertikaian tentang JECOM. Sudah tiba masanya JECOM seperti sebagai satu institusi atau benda yang dibangunkan digunakan sepenuhnya untuk membawa rukun negara ni pada satu model baru, untuk membawa ada rakyat bagaimana untuk membincangkan rukun negara ni. Dan Pancasila ni telah menjadi sebagai sebuah ideologi di Indonesia, dan bagaimana kita hendak mewujudkan satu bentuk ideologi dalam bentuk rukun negara yang boleh diterjemahkan pada masyarakat supaya mereka menganggap ialah satu bentuk yang perlu dibawa di mana saja mereka berada. Tetapi walaupun kita mengatakan perpaduan itu agak rapuh, kita lihat kalau Atras Melayu contohnya, kredit diberikan mereka kalau kita punya pasukan penyokong bola sepak di stadium, kita lihat bagaimana gemuruhnya mereka, bagaimana semangat colourful dengan simbol, dan bagaimana ia dibangunkan oleh sekumpulan remaja-remaja sekolah penyokong-penyokong yang boleh membawa perpaduan itu dalam satu bentuk stadium. Apabila berlaku perlawanan badminton melibatkan negara dan pemain-pemain luar negara, kita lihat bagaimana mereka berkumpul, dan itu juga berlaku dalam bentuk-bentuk pertemuan. Dan dalam satu kajian yang dilakukan oleh di tempat saya pada isu Lahad Datu, di mana pada masa itu Lahad Datu, semangat patriotisme itu berlaku di kemuncak yang amat tinggi apabila peristiwa Lahad Datu itu berlaku. Jadi ini menunjukkan bahawa ada perpaduan itu wujud dalam segmentasi itu dalam masa-masa tertentu, tetapi yang diperlukan sekali lagi adalah satu bentuk tersusun, satu gerak saraf terancang, satu proses yang lebih sempurna supaya bagaimana untuk membawa rukun negara itu sebagai satu ideologi, mengangkat dia supaya orang dengar rukun negara itu dia rasa dia punya semangat dia macam Saudara Azmi Hassan. Jadi kita rasa ini satu benda yang perlu diperkenalkan, kerana perbincangan banyak, retorik banyak, pelancaran banyak, gimmick banyak, tetapi pengisian naratif yang berbentuk operatif yang boleh dioperasikan, sebab kita ada konsep perpaduan, kita ada struktur dia rukun negara, tapi pengoperasiannya. Jadi operatif ni saya rasa memerlukan mungkin saya boleh minta jawatan sebagai pengarah JECOM mungkin kot Saudara Hassan, atau mungkin kita boleh membawakan sebagai satu proses di mana gerak saraf ni harus dibangunkan dengan lebih sempurna. Kerana ketiadaan simbol-simbol, ketiadaan naratif-naratif perpaduan, ketiadaan dia satu bentuk agenda-agenda terancang bagaimana untuk membangunkan di peringkat NGO, di peringkat akademik, di peringkat universiti, struktur yang boleh dibangunkan untuk menggambarkan perpaduan. Jadi ia harus dilakukan dengan satu bentuk kajian terperinci, golongan-golongan akademik, golongan pakar-pakar perpaduan. Ini set dia ABCD, ini naratif dia ABCD, dan bagaimana untuk mengoperatifkan dia. Dan ia tidak boleh hanya dilakukan secara retorik. Memperkenalkan naratif, melakukan satu proses perasmian, meletakkan di belakang buku dan disusuli dengan gimmick-gimmick perasmian, tetapi pengoperasian itu yang saya rasa menjadi permasalahan dalam perterjemahan perpaduan. Dan amat sayang, saya rasa kalau rakyat Malaysia dalam elemen-elemen tertentu, hari kemerdekaan, isu perlawanan bola sepak, isu bagaimana kita diserang di Lahad Datu, kita lihat bagaimana ia agak memuncak, dan saya lihat partisipasi ataupun trending hashtag itu banyak berlaku dalam bentuk perpaduan yang saya menunjukkan kita masih ada ruang itu, dan ia harus diperbaiki dengan satu bentuk kerjasama yang lebih sempurna. Masih ada ruang, masih ada kelonggaran macam yang dijelaskan tadi, masih rapuh. Adakah itu sebab masih wujudnya polarisasi? Ya, saya nak gunakan contoh Dr. Niwandi tadi tentang serangan di Lahad Datu. Memang pada ketika itu kita bersama-sama dengan tentera kita, polis diraja dalam menangani serangan daripada lanun militan tersebut. Tapi pada waktu yang sama, ada pihak yang memperlekehkan isu tersebut, yang mengatakan ianya hanyalah isu sandiwara. Baru itu masa PRN Sabah timbul lagi perkara itu yang tak sepatutnya timbul. Dan ada yang memperlekehkan Angkatan Tentera Malaysia yang menggunakan jet pejuang Hornet. Dikatakan yang 30 orang lanun pun nak pakai jet pejuang bom. Jadi itu menunjukkan bahawa wujud polarisasi di mana perbezaan ideologi politik yang membezakan ini. Dan satu perkara adalah kita tak menggunakan peluang Lahad Datu itu untuk mengumpulkan semangat perpaduan. Tidak digunakan.
Cuma digunakan pada ketika itu secara kebetulan saja. Jadi ini yang dikatakan silapnya kita tidak menggunakan isu. Singapura cukup pandai, Indonesia cukup pandai. Dan pasal HSR ni, ini adalah satu dikatakan untuk memupuk perpaduan kita. Kalau tanya rakyat Singapura, mereka mengatakan mereka berada di pihak yang benar. 100% saya kata garanti rakyat Singapura mengatakan. Kerana pemerintah mereka pandai. Dikatakan memupuk perpaduan, kerana ini dikatakan sebagai mencabar kedaulatan kita. Tapi di Malaysia, lain cerita pasal HSR. Ada yang menyokong, ada yang membantah, ada yang berbagai-bagai. Kerana berbagai-bagai naratif. Jadi ini dikatakan strategi itu penting. Ianya tak boleh datang secara kebetulan, tak boleh. Kita kena ada kaedahnya, kena ada caranya. Tapi sayang sibuk sekarang, sayang Syira, kita tak sampai ke peringkat itu lagi. Kurang ketegasan dalam politik mungkin? Bukan kurang atau mungkin kebebasan meletakkan atau kebebasan media menyebarkan dakwah, dan itu menyebabkan berlakunya perbezaan idealisasi semua orang. Bagi saya tak ada masalah itu. Perbezaan ideologi politik tidak menggambarkan perpaduan itu rapuh, tidak. Kita boleh berbeza ideologi politik, tapi kalau datang tentang keselamatan kedaulatan negara, apa jua perbezaan itu, kita menjadi satu. Ada yang menyatakan bahawa sistem politik Malaysia yang berasaskan agama dan bangsa itu kesilapannya. Sebenarnya tidak juga. Tak ada salahnya. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat sekarang ni, pemilihan raya presiden ataupun sekarang di Georgia, isu bangsa dan agama adalah nombor satu. Itu Amerika tu. Jadi benda tu tak salah. Tapi ianya dimanipulasi oleh setengah-setengah orang politik di sini. Jadi itu yang menjadi masalahnya. Yang menjadi mangsanya adalah rakyat yang dikatakan merosakkan perpaduan di antara rakyat. Jadi kalau jelas saudara Azmi terangkan, ia lebih kepada yang memainkan perpaduan atau yang mengawal perpaduan itu dari segi politik secara besarnya. Dan mungkin doktor boleh jelaskan, kalau kita turun kepada akar umbi, ia tak boleh jadi kalau sekiranya politik atau yang atasan ini tidak menggerakkan sesuatu mekanisme. Dalam era COVID-19 dan apabila kita membincangkan isu COVID-19, kita lihat bagaimana politik ini menjadi satu isu yang hangat diperkatakan. Kita bercakap tentang keselamatan ekonomi, keselamatan kesihatan dan keselamatan politik. Dan apa ini berlaku, kita dapat lihat wujudnya satu bentuk persefahaman dalam politik untuk menyelesaikan masalah berhubungan dengan keselamatan kesihatan. Tetapi pada masa yang sama juga berlaku perpecahan dalam kompleks perbincangan politik kalau melibatkan perkara-perkara yang perbezaan yang agak ketara. Sebagai contoh saya berikan bagaimana kalau kita membincangkan isu-isu keselamatan yang beritahukan sebagai saudara Limasan. Bagaimana isu-isu berhubungan dengan vaksin, masalah-masalah vaksin itu sendiri, ada juga perkara yang boleh dibincangkan dan tidak boleh dibincangkan, terletak pada satu bentuk kerahsiaan yang perlu dirahsiakan dalam satu konteks tertentu. Tetapi disebabkan politik ini dibicarakan atau dibukakan hanya sebagai satu platform atau tools yang berkisarkan kepada kepentingan ahli politik tertentu, maka hilang satu bentuk keseimbangan. Apa yang saya maksudkan di sini adalah sudah tiba masanya. Saya pernah mencadangkan sehingga perlu diwujudkan satu modul keselamatan, satu modul berhubung dengan apa yang perlu dipahami oleh ahli politik negara sebelum mereka menjadi ahli politik. Terutamanya hubung dengan konteks-konteks perpaduan, keselamatan, kerahsiaan dan benda-benda yang boleh dibincangkan dan benda-benda yang tidak boleh dibincangkan. Benda-benda yang boleh dipolitikkan, benda-benda tidak politikkan. Tetapi sudah tentu benda yang amat mustahil kerana ahli politik matlamat mereka adalah berpolitik. Tetapi ia harus membuka satu mata kepada masyarakat. Sudah tiba masanya isu-isu berhubung dengan elemen-elemen tertentu tidak boleh dipermainkan. Khususnya isu-isu yang berhubung keselamatan negara. Mereka harus faham apa itu maksud perhentikan negara, apa maksud keselamatan negara, apa maksud perpecahan kaum, apa maksud itu perpaduan. Dan ia harus dimulakan dengan parti-parti politik tertentu, dengan persefahaman parti-parti politik tertentu. Kerana mereka ramai mengatakan bahawa kita sekarang berada dalam satu cara politik konservatif berasaskan bangsa. Bagi saya silap. Kerana terbukti formula politik berasaskan bangsa, khususnya dominasi politik Melayu Islam, berjaya membawa satu bentuk perpaduan yang bagus untuk negara, terutama 11-13 Mei 1969. Dan ia berjaya. Tetapi apabila media sosial itu berlaku dan akhirnya ahli-ahli parti politik ini tidak diberikan satu bentuk modul pendedahan, satu bentuk pemikiran stereotyping hanya untuk keselamatan dan perpaduan, maka mereka mula membawa satu bentuk penceritaan, satu bentuk elemen-elemen yang berkisar yang akhirnya mendorong rakyat sendiri untuk berpecah belah.
Dan ia diburukkan lagi apabila berlaku kempen-kempen pilihan raya ia akan berkisar tentang isu-isu perkauman, isu-isu bangsa yang akhirnya tidak berasas, iaitu Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Jadi kita melihat inilah salah satu bentuk, jadi menjadi retorik. Dan apabila menjadi retorik, dia dibuai masyarakat turut serta, dan kita akan melihat berlakulah konflik perpecahan yang kita mungkin tafsirkan sebagai perpaduan yang walaupun tidak berat, tapi ia boleh merosakkan apakah sebenarnya definisi perpaduan dalam negara itu sendiri. Baik, cukup jelas. 30 minit perbincangan kita telah lunaskan, Saudara Azmi. Doktor, kita beri ruang kepada iklan, kita berjeda seketika. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 2 perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kenapa tak buang sampah dalam tong sampah? Jadilah contoh terbaik untuk anak-anak kita masa depan negara. Buang sampah dalam tong sampah. Yes. Masuk 500, besok dapat RM5,000. Kalau ramai percaya kita macam ni, cepatlah kita kaya. Jadilah pelabur yang bijak. Jangan melabur dalam sesuatu yang indah kabar dari rupa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Singgit apa dia? Singgit nak makan. Singgit takkan tak ada. Singgit apa dia? Masih dengan perbincangan memperkukuh hubungan harmoni masyarakat Malaysia. Bila kita jelaskan berkaitan dengan perbezaan persamaan, kita tahu masyarakat majmuk ia wujud persamaan, wujud perbezaan. Tetapi bila terlalu longgar untuk menyatakan perbezaan dari segi agama, perbezaan pendapat dari segi apa yang digerakkan kerajaan, mungkin itu yang menjadi satu kayu yang sedikit rapuh dalam perpaduan Malaysia. Jadi apa sebenarnya yang perlu digerakkan, Doktor? Jadi kalau kita untuk menggerakkan sebenarnya balik pada rukun negara. Kita ada 31 Ogos 1970 rukun negara dibentuk sebagai elemen kedua untuk menjayakan matlamat, memastikan objektif perpaduan tercapai dalam masyarakat. So bahagian keduanya adalah pembentukan rukun negara. Jadi bagaimana untuk mentafsirkan rukun negara? Perkara-perkara pokok dalam rukun negara itu sendiri, kesetiaan pada raja negara. Apakah maksud
konteks kesetiaan pada raja dan negara. Adakah ia berdasarkan peragam ketuan? Ya. Adakah kita boleh mengacau perkara dalam perkara 153? Tidak. Perkara 89? Tidak. Jadi apabila ia diberikan salah satu bentuk naratif yang sempurna dan dia dibangunkan, kesetiaan raja negara itu ada satu dunia modus operandi dia. Satu struktur, satu operatif hanya untuk memahami apa itu kesetiaan pada raja negara. Di mana letaknya agung. Kita lihat pada bajet baru ni, Mama yang beritahu, ini baru kita tahu fungsi agung, bagaimana pilihan raya baru ni. Dan dia memberikan satu simbol dan institusi raja-raja. Dan simbolisme ni ataupun simbol dalam gerak saraf ni boleh membantu bagaimana simbol itu dibangunkan, naratif itu dibangunkan, penceritaan dibangunkan dengan lebih kita panggil sebagai elemen feel good story. Berbalik pada cerita mereka tadi, dalam akademik, mungkin saya boleh sentuh sikit. Di satu term dipanggil sebagai military support public diplomacy. So, diplomasi awam yang disokong oleh militeri. Dan ini dibangunkan bersama dengan Department of Defense di US. Jadi kita lihat cerita Hollywood, mereka menekankan elemen patriotisme ini melalui persenjataan, melalui elemen-elemen bendera, melalui elemen-elemen perungkapan ayat-ayat yang dibangunkan dalam hampir setiap cerita Hollywood. Sebab tu apabila berlaku cerita Top Gun, saudara Miasan, kita lihat bagaimana kemuncak apabila Tom Cruise menaiki jet pesawat tu, seperti mana kata Hornet di Al-Hadar tu, benda itu dibangunkan, digunakan seperti mana digunakan apabila lanun-lanun ditangkap oleh pihak Indonesia. Dan ini tidak ada. Jadi kena mewujudkan satu strategi operatif yang menceritakan kesetiaan pada raja negara dan disimbolkan dengan penghayatan, feel good trend, good story, semangat patriotisme supaya rakyat nampak keterujaan itu wujud. Jadi kita balik pada perkara kedua, dan ia harus disempurnakan oleh setiap elemen loka negara itu. Jadi apabila perkara ini dilakukan, apabila ia diwujudkan, akhirnya kesopanan dan kesesalaan itu wujud dengan satu penghayatan lebih sempurna. Perlu ada yang membawa secara elemen fizikal, secara elemen separa sedar, menggunakan simbol-simbol tertentu melalui forum-forum dinamik seperti ini, dan akhirnya membuka ruang minda supaya Pancasila yang berlaku di Indonesia menjadi ideologi. Tapi seperti mana dikatakan oleh saudara Masen, dia bukan satu modus operandi atau proses yang boleh berlaku sekelip mata. Ia memerlukan proses, ia memerlukan satu agensi, satu bentuk politik, ahli-ahli politik yang faham. Jadi tidak ada kompromi perkara seperti ini. Jadi ini akan membantu mengurangkan kerapuhan dan mungkin kita akan menjadi satu rukun negara yang boleh diangkat sebagai satu ideologi yang cukup kuat yang boleh rakyat Malaysia bersama-sama tidak lari. Dan mungkin saya boleh tambah sikit, yang menariknya di Malaysia ni kita ada preventive measurement system. Kita ada sistem undang-undang yang mengikat mereka yang keluar pada batasan itu. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kita ada POKA, POTA, SOSMA. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan bagi mereka yang keluar batasan. Tetapi sebelum keluar batasan tu pun dia dah agak bercelaru. Jadi ini permasalahan pokok yang saya rasa yang perlu diselesaikan. Ya, rukun negara itu satu tunjang, tetapi bila kita letakkan rukun negara itu sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh, realistiknya masih ada yang berbicara tentangnya. Silakan saudara Zul. Ya, seperti kata Dr. Niwandi tadi, konsep Malaysia adalah bagaimana nak supaya rakyat menghayati rukun negara adalah mereka mengambil rukun negara itu dan katakan ini rukun negara kita. Tapi Indonesia ada lain sikit. Dia menggunakan isu dan mengaitkan itu dengan Pancasila mereka. Rakyat lebih merasai perkara itu. Saya ambil contoh K-pop lah. K-pop itu adalah kaedah mengeksport propaganda Korea Selatan keluar. Dan itu adalah amat berjaya sekali. Dan ianya berlaku bukan secara tak sengaja, Syira. Ianya berlaku secara proses, strategi dia. Jadi sebab itu dia katakan bahawa kita tak ada strategi untuk menggamit rakyat kita menghayati rukun negara. Bila rakyat menghayati rukun negara, mereka sayangkan negara mereka. Itu asasnya. Bila Dr. Niwandi sebut vaksin tadilah. Saya suka menyalahkan kenapa salah ni adalah orang politik. Kita beli vaksin, Timbalan Menteri Kewangan kata dalam RM70 per kapita untuk satu kepala kalau berbandingkan jumlah 32 juta. Ada yang mengatakan ianya lebih mahal berbanding Belgium, berbanding Jerman ataupun Amerika Syarikat. Mereka kata lebih mahal. Kenapa mereka ungkitkan perkara ini dan mereka ini adalah orang politik? Kerana untuk dikatakan menggambarkan tabik urus kerajaan kita tak cekap. Tapi Israel, Dr. Niwandi, Syira, dia beli vaksin itu, Pfizer, sama yang kita Pfizer ni, RM250 satu dos. Rakyat mereka tak peduli pun.
Sebab apa yang mereka peduli adalah mereka dapat disuntik. Jadi ini perbezaannya. Kalau kita katakan negara Yahudi itu, dia semua dah dapat untung, dia beli 250 satu dos, kita cuma RM77 satu dos, masih nak mempersoalkan, ini masalahnya. Masalah yang dikatakan mahu menggunakan isu untuk kepentingan politik. Akhirnya, rukun negara menjadi kacau bilau. Tiada penghayatan. Baik, sebenarnya apa yang boleh digerakkan bagi memastikan rukun negara ini terlalu sensitif untuk disentuh? Itulah saya gunakan contoh Indonesia tadi. Tapi masih tidak jelas kerana kita melihat kalau kita turun kepada rakyat, apa yang diajar, apa yang dididik, itu sahaja yang kita terima. Jadi bagaimana? Ya, masalah masa saya sekolah lah, dan saya pasti sekarang pun dia ajar rukun negara 1, 2, 3, 4, 5. Dia katakan kedaulatan undang-undang, apa dia benda itu. Itu sahaja. Bagi saya penghayatan itu tak akan berlaku kalau dia ajar macam itu. Contohnya isu Laut Cina Selatan. Tiap-tiap hari ada nelayan negara asing menceroboh kedaulatan kita tiap-tiap hari. Tapi media tidak pernah memainkan isu itu kerana isu itu sensitif. Tapi perkara ini boleh digunakan untuk dikatakan rakyat kita menghargai, saya tak pasti yang rukun negara yang kedaulatan undang-undang itu, boleh digunakan isu tersebut, boleh dikaitkan dengan isu tersebut, tapi ianya tak digunakan. Bila bercakap tentang kedaulatan negara umpamanya, dia berceritakan apa maksud kedaulatan perkara-perkara tersebut, tapi mereka tak kaitkan dengan isu yang berlaku setiap hari yang mana rakyat dapat meresapinya. Itu yang kita silapnya. Dan bagi saya, Dr. Niwandi ini dia daripada CMIWS ni, UITM, iaitu Perang Saraf Gerak Saraf. Untuk memupuk perpaduan Syira, dia memerlukan strategi perang saraf gerak saraf. Dan itu harapan saya lah. Dia UITM ada satu institut, perlu digunakan sepenuhnya dalam perkara ini. Malah saya cakap panjang sikit. Tak apa, Saudara Azmi. Doktor, kita ada pemanggil Tuan Razali dari Selangor. Silakan ringkas dan padat Tuan. Apa khabar? Hello. Hello. Ya, silakan. Soalan, pandangan. Assalamualaikum pada kedua-dua ahli panel. Saya Razali daripada Subang. Apa yang saya nak cakap ini, rukun negara itu satu perkara yang baik untuk semua rakyat Malaysia. Ya. Tapi sebagai umat Islam, apa salahnya untuk umat Islam kita tekan lagi perkara yang lebih pada berkaitan Islam. Itu je. Sekian, terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih. Selain rukun negara juga kita meletakkan Islam sebagai satu teras juga. Mungkin komen dari doktor? Jadi mungkin kita lihat sebenarnya kepercayaan pada Tuhan itu adalah satu bentuk teras yang telah dibangunkan. Kerana apabila kita cakap tentang kepercayaan pada Tuhan dan Cik Razali dalam konteks agama, dan tentu kita merujuk balik kepada prinsip perlembagaan persekutuan. Apakah agama rasmi bagi negara kita? Dah tentu agama Islam. Jadi sini wujudkan bahawa tidak boleh juga agama-agama lain melakukan satu proses doktrinasi ke atas penganut agama Islam. Jadi sudah apabila kita cakap tentang kepercayaan Tuhan, mereka harus faham reflection dia balik pada perlembagaan persekutuan. Kesetiaan pada darjah negara, reflectionnya balik pada perlembagaan persekutuan. Jadi rukun negara sebenarnya satu bentuk percambahan, satu bentuk penghayatan berdasarkan perlembagaan persekutuan. Jadi kalau kita tidak berjaya menceritakan dalam proses gerak saraf, seperti mana Dr. Saudara Azmi Yasir kata tadi, bagaimana untuk menceritakan cerita Laut Cina Selatan dikaitkan dengan kedaulatan undang-undang, dibawa dalam bentuk animasi, dibawa dalam bentuk berita, dibawa dalam bentuk filem seperti Hollywood, dibawa dalam bentuk simbolisme, dibawa dalam bentuk penceritaan, dibawa dalam bentuk karya, dan akhirnya kedaulatan undang-undang hanya mati di situ. Apatah lagi untuk membawa kedaulatan undang-undang dalam konteks yang boleh dibaca bersama perlembagaan persekutuan. Lagi, itu masih lagi jauh dari peradaban. Jadi ini merupakan saya rasa satu benda yang saya rasa patutnya tidak berlaku dalam negara kita, kerana kita telah jauh maju ke depan. Kita mempunyai ramai golongan-golongan strategis, golongan pakar-pakar. Kita juga mempunyai 5 gerak saraf yang boleh dibangunkan dan diceritakan supaya kepercayaan Tuhan, mereka harus ingat rukun negara, perlembagaan persekutuan. Kelurahan perlembagaan, rukun negara, perlembagaan persekutuan. Jadi ini perkara yang tidak boleh dipisahkan dalam masyarakat. Tetapi akhirnya penceritaan itu tidak wujud.
Jadi cerita-cerita yang seperti Datu, Laut Cina Selatan, cerita-cerita burung HSR, bagaimana lanun-lanun yang ditangkap, akhirnya dia menjadi satu cerita yang kosong tetapi tidak dikaitkan dengan isu perpaduan. Sekiranya satu agensi seperti mungkin JECOM ke sebagainya khusus untuk melihat perpaduan. Jadi mereka akan mengutip cerita-cerita ni, naratif-naratif ni untuk dibangunkan dengan tema-tema perpaduan, tema-tema santai, tema-tema menarik dengan cerita-cerita. Jadi kanak-kanak seronok, kanak-kanak tengok, kanak-kanak lihat menarik. Saya lihat bagaimana kita bagi kredit pada Bobo Boy yang menggunakan animasi DG kita. Ia bukan satu tarikan, tetapi bagaimana untuk membawa ia lebih jauh. Dalam membawa itu juga sebagai satu elemen perpaduan yang diwujudkan juga dalam filem-filem sektor animasi itu. Jadi ini bukan satu perkara yang boleh diperhayati dan ia harus dijalankan dengan bersungguh-sungguh dengan satu cara yang lebih sempurna dan struktur, dan kemudian kita sekolahkan ahli politik ini supaya mereka juga memahami garis panduan berhubung perpaduan ini fundamental. Sesiapa yang tidak faham, bukan merit mereka untuk menjadi ahli politik. Umpamanya perpaduan keharmonian perlu dijamu sebenarnya. Betul. Perlu dijamu di mata rakyat, perlu dijamu dari segi media. Kebebasan media itu kita lihat kalau ikut hari ini ikut kepada permintaan rakyat, tapi sebenarnya ia perlu diselitkan juga dengan perpaduan dan keharmonian. Kita akan berjeda seketika tentunya di Bicara Naratif. Permohonan yang perlu dibuat untuk mendapatkan bantuan BPN 2.0 ini. Kerajaan akan menyalurkan bantuan secara terus kepada 10.6 juta penerima yang telah diluluskan di bawah BPN sebelum ini. Dan bagi mereka yang layak tetapi tidak pernah menerima BPN, kerajaan akan memberikan peluang untuk rayuan dan permohonan baru. Hei, nak keluar ke tu? Kes dah banyak ni. Ingat 3W. Wash, basuh tangan. Wear, pakai pelitup muka. Dan warn, ingat peringatan KKM. Tak payah salam atau laga badan. Kalau batuk dan bersin, tutup mulut. Sakit, jumpa doktor. Tempat yang selalu disentuh, basuh. Patuhi kepada SOP. Ikut syarat PKPP, lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Semua boleh kena. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19.
Berbaki 15 minit perbincangan. Kalau kita jelaskan tadi dalam 45 minit perbincangan, persamaan perbezaan itu sebenarnya boleh digariskan atau boleh diselaraskan melalui apa yang dijamu di mata rakyat. Dan kalau kita sentuh perihal media, boleh saya katakan hari ini media terlalu bebas untuk meletakkan mengikut apa yang dipinta rakyat, bukan apa yang sepatutnya mereka terima. Dalam industri media, kita harus ingat media ni adalah satu industri yang berbentuk melakukan sebaran awam, melakukan pengisian-pengisian untuk berhubung isu-isu dan juga berbentuk komersial. Jadi apabila ia bentuk komersial, maka setiap media itu akan mencapai objektif untuk mendapatkan profit, keuntungan. Tetapi pada masa yang sama, harus diingat juga setiap media juga perlu beroperasi dengan satu unit perpaduan yang perlu diwujudkan secara langsung atau tidak langsung. Jadi inilah bagaimana sebenarnya perpaduan ini harus diletakkan sebagai satu agenda teras dalam semua organisasi, khususnya media, agensi kerajaan, universiti dan sebagainya. Jadi apabila konsep itu dipahami dan diperhalusi, maka akhirnya media ini juga akan menjadi satu unit perpaduan yang bergerak secara langsung tidak langsung. The do's and don't. Bagaimana untuk membawa satu bentuk kohesif penyatuan, bagaimana untuk menyuraikan, memastikan divisif ataupun pecahan tidak berlaku. Dan ini juga harus dilakukan dengan secara berstrategik. Dan sudah tentu sekiranya mereka yang berada di lapangan mendapatkan elemen yang cerita, balik-balik fasa dan bagaimana untuk pair cerita pada perpaduan. Jadi editornya dengan pemberita-pemberitanya juga mereka mempunyai satu doktrinasi bahawa ia menjadi satu ideologi pegangan dalam media. Seperti Pancasila tadi. Jadi apabila dia dihayati dan dipahami, mengenal Permengat Kesatuan dan Rukun Negara, maka unit media itu akan bergerak secara sendirinya. Sama dengan ahli politik. Apabila mereka telah faham ini do's and don't, ini yang mereka perlu lakukan, maka mereka akan bergerak dalam jajaran perpaduan yang sama. Jadi nak membentuk jajaran perpaduan adalah satu isu yang pokok pada masa ini. Jadi saya rasa apabila media juga sedar dan faham masa ini, maka media juga tidak terlibat. Kita lihat bagaimana media hari ini dipolitikkan. Banyak membincangkan isu politik sehingga benda dipolitikkan. Vaksin dipolitikkan, isu-isu tertentu dipolitikkan. Dan mereka ini sebenarnya kadang-kadang dikelolakan ataupun dibawa dalam satu pemikiran politik yang berasaskan cerita sensasi atas dasar untuk mendapatkan keuntungan, kecuali media-media arus perdana. Jadi bagaimana untuk membawa ini satu perubahan dalam bentuk media supaya tanggungjawab membentuk perpaduan ini balik-balik pada asas Persatuan Kesatuan dan Rukun Negara. Sebab asas ni penting. Semenjak mereka kata ini perpaduan. Seperti mana kalau kita bercakap penterjemahan hak asasi, freedom of speech, kita ada 10.1, kebebasan bersuara. Tapi kita ada 10.2, 10.3, 10.4 yang harus dibaca bersama kebebasan bersuara. Jadi apabila Perdana Persekutuan itu dipahami, Rukun Negara dihayati, maka akhirnya masyarakat pun akan berkisar dalam member. Jadi mereka akan tahu, okey, media ni salah. Tetapi inilah perjalanan yang agak jauh, tapi saya rasa agak realistik untuk capai, dan unit perpaduan ini perlu digerakkan dalam media sebagai satu teras utama dalam bentuk perpaduan dalam masyarakat. Ia perlu ditapis. Ia perlu ditapis. Ia perlu diwujudkan. Ia perlu dilakukan dan ia diberikan sebagai satu teras utama dalam membentuk satu lima perpaduan. Contohnya sebagai untuk dapat lesen di bawah KDN, ia harus dipastikan di bawah Kementerian Dalam Negeri bahawa ia harus diwujudkan. Sampai saya pernah mendapat satu pandangan. Kita kan dalam filem tempatan, drama tempatan, kena ada simbol perpaduan. Kurang-kurang belakang tu gambar hantuah ke, gambar Tuanku Abdul Rahman ke, gambar bapa perpaduan ke, gambar apa saja, sebab ia adalah satu bentuk gerak saraf. Jadi untuk mendapatkan tempat di stesen RTM contohnya, simbol ini dikira. Ada tak 10 simbol ni? Ada checklist kira masuk jalan. Contoh di konti ni, ada tak simbol-simbol perpaduan? Ada checklist jalan. Jadi ini adalah satu benda yang akhirnya dimungkinkan, dia akhirnya secara otomatis. Dan ini satu benda yang saya rasa sudah tiba masanya kita membawa perpaduan itu dalam satu cara penguraian yang lebih moden, lebih santai tetapi konsisten. Dengan syarat balik-balik pada fundamental, asas Perlembagaan Persekutuan itu harus dihuraikan dengan sempurna bersama Rukun Negara. Baik, Saudara Azmi, awal tadi menjelaskan politik merupakan satu isu yang memberi atau mewujudkan perbezaan juga persamaan. Tetapi hubungan politik juga media, politik itu check and balance, dan hubungan pada media ia mewujudkan sokongan, memberi mungkin menjamu juga apa yang berlaku hari ini. Tapi kita tidak boleh menjakal bahawa ia terletak pada pilihan rakyat. Dan bagaimanapun dijamukan, pilihan hanya di mata rakyat. Mungkin Tuan Azmi boleh jelaskan sensitiviti berkaitan dengan media dan politik ini. Ya, daripada saudara dah pergi ke tuan tadi. Tak Syirah,
bercakap tentang media, media mempunyai peranan yang penting dalam hal memupuk bukan saja tentang rukun negara tapi perpaduan yang kita bincangkan hari ini. Saya tak pasti adakah petugas media itu dikira sebagai frontliner pandemik. Mungkin boleh dapat vaksin pertama, saya tak tahu. Tapi media itu penting. 2003 Syirah, mungkin Syirah masa itu sekolah rendah lagi. Ada satu moto ataupun rally cry di MPR Indonesia atau Parlimen Indonesia yang mengatakan kita ganyang Malaysia tapi selamatkan Siti Nurhaliza. Mungkin ramai yang tak pernah dengar tu. Kenapa media di Malaysia tidak memainkan isu itu kerana isu sensitif. Tapi di sebelah Jakarta, Indonesia, tiap-tiap hari isu ini dibermain. Mungkin Syirah kata 2003 saya masih sekolah rendah. 2016, November 2016, terpapang di akhbar Indonesia F-16 TNI, itu Angkatan Tentera Udara Indonesia, cegat Hercules TUDM di ruang udara Natuna, berhampiran dengan Johor semua itu. Syirah juga mungkin tak pernah dengar perkara itu walaupun benda itu baru 3 tahun, 4 tahun kerana media tidak memainkan isu tersebut kerana takut benda itu terlampau sensitif. Jadi peranan media itu amat penting sekali dalam memupuk semangat cintakan negara, dalam memupuk bagaimana rakyat nak pertahankan kedaulatan negara. Ianya semua ada kena mengena dengan rukun negara. Jadi bagi saya, media sepatutnya memainkan peranan penting. Saya ingat 2-3 bulan lepas Menteri Syirah melancarkan satu agensi ke RTM untuk berhadapan dengan berita-berita tak benar. Saya tak tahu jabatan ke, isunya adalah dalam menangani berhadapan dengan berita tak benar ini, ianya tak boleh mempamerkan berita benar, tak boleh. Ianya tak akan berjalan. Ianya tak efektif. Nawandi tahu macam mana cara dia. Sebab itu saya katakan media memainkan peranan penting dalam memupuk. Bagi saya, kalau faktor 1, 2, 3, 4, orang politik ke media, saya letak media di atas. Kerana mereka dikatakan akan mewarnai pemikiran rakyat dalam hal perpaduan yang kita cakap malam ini. Saya rasa tak cukup saya nak jelaskan. Mungkin sedikit beberapa saat yang boleh doktor jelaskan bila media tidak boleh untuk meletakkan sensitiviti atau mungkin ada etika-etika yang mungkin mereka patuhi, perlu untuk tidak terlalu sensitif, perlu juga terbuka. Sedikit. Latihannya ada beri kita pada objektif. Objektif adalah untuk membentuk paduan dan ini adalah perimeter dia. So perpaduan harus dibangunkan dalam perimeter itu dan media membangunkan perpaduan melalui apa yang dibolehkan bergantung pada setiap isu yang dikaitkan dengan perpaduan, rukun negara dan pelanggan persekutuan. Itu formula terbaik. Itu formula terbaik dan kita akan mencapai perpaduan yang formula ini diguna pakai dalam semua media dalam negara kita. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM, juga kepada Saudara Azmi Hassan, Geostrategis Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Satu perbincangan yang mungkin saya kira ia perdebatan kerana saya ada pandangan juga pada Saudara Azmi juga Doktor. Kita akan kembali dengan program-program lebih menarik. Terus setia bersama RTM. Saya tinggalkan anda dengan selamat malam. Assalamualaikum.